Salam sejahtera semua. Video ini akan membawa anda kepada semester 3, iaitu mengenai sistem perakaunan berkomputer 13.2 ya, bahagian 1. Ya, jadi untuk bahagian 2 saya akan buat secara hands on untuk UBS ya, perisian UBS, dan bagaimana dengan 13.1 memang sudah ada ya, disediakan untuk video ya tersebut. Anda boleh cari ya di channel saya. Baik, jadi apa yang anda akan belajar ya dalam aplikasi perisian perakaunan ini, iaitu anda akan kendaki ya menetapkan nama ya ataupun mewujudkan ya, create ya nama, alamat syarikat ya berdasarkan soalan ya. Kadang-kadang soalan perlu anda pergi ke Johor, anda perlu tahulah ya semua postcode dan sebagainya, dan juga telefon ya untuk Johor ya. Jadi anda perlulah ya ikut kehendak soalan ya, dan tempoh perakaunan juga akan ditentukan dalam soalan. Begitu juga dengan tempoh permulaan penggunaan sistem aplikasi ini ya. Dan anda perlu ya membina carta akaun. Di sini walaupun dia ada kata jelaskan kepentingan, ini lebih pada temubual lah ya, jika ada cikgu yang tanya ya. Dan merekodkan baki awal, merekodkan transaksi, di mana akan terdapat sekurang-kurangnya 20 hingga 25 lah ya, biasanya bergantung kepada soalan juga. Baik, kemudian anda akan menyediakan laporan ya, seperti imbangan duga, penyata pendapatan, penyata kedudukan kewangan. Setakat ini tak ada penyata aliran tunai lagi. Penyata analisis usia, akaun belum terima atau akaun belum bayar, ini pun belum lagi. Senarai buku akaun dan ledger ledger ya memang ada ya, dan penyata penyesuaian bank ya, setakat ini juga belum lagi diuji. Baik, anda juga akan membuat penutupan dan pelarasan akaun dalam situasi berikut ya, iaitu setiap akhir bulan ya. Jadi anda akan buat akhir bulan ya, hujung tahun kita tak ada. Okey, penghapusan transaksi yang tidak dikehendaki, memang ini akan juga diajarlah ya, macam mana nak hapuskan transaksi ya yang kita buat silap lah ya. Dan pemulihan data sekiranya berlaku apa-apa permasalahan ketiadaan elektrik dan sebagainya. Jadi kita akan buat backup lah ya. Kita akan belajar buat backup, dan anda mesti tahu ya untuk restore ya, untuk call balik lah. Baik, aplikasi ya perisian perakaunan akan bermula dengan membaca soalan dululah yang sudah pasti ya. Kemudian anda akan ajar ya bagaimana nak buat checklist oleh cikgu masing-masing. Kemudian anda akan buat dokumen ya dan mengikut checklist tersebut ya. Kemudian anda perlu kamu akan masuk ya perisian, di mana anda akan buat maklumat ya ataupun isikan ya maklumat perniagaan, dan anda perlu print screen lah ya. Saya pasti pelajar sudah tahu macam mana nak print screen ya. Dan kemudian anda akan bina carta akaun berdasarkan nombor akaun ya yang telah ditetapkan, dan kemudian masukkan baki awal ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dan untuk contoh yang saya akan tunjuk nanti ada ya. Kemudian kita akan ada penyelarasan ya, ataupun boleh dikatakan penyediaan lah ya sebelum anda mula dengan transaksi ya, iaitu anda perlu membuat maintenance stock value. Jadi apa itu? Itu ialah jumlah ya ataupun nilai ya stok awal dan stok akhir ya. Men-set kelompok urus niaga, ini batch ya, jadi kita perlu setkan lah ya. Jadi biasanya ada 7 ya kelompok urus niaga ini. Jadi kadang-kadang akan kurang ya kalau dia adalah inventory ya berterusan ya, seperti yang dikeluarkan pada tahun 2020. Tapi setakat ini semua adalah inventory berkala ya. Dan kemudian anda boleh mula merekodkan transaksi ya selepas pelarasan ini sudah penyelarasan ini sudah dibuat ya. Kemudian kelompok urus niaga ya akan dicetak untuk disemak oleh cikgu-cikgu ya, dan sekiranya betul ya ataupun sebarang kesilapan sudah dibetulkan, baru kita akan cetak ledger, imbangan duga, PPK dan PKK ya. Sini ada kesilapan sikit ya, PKK ya.
Baik, jadi sebelum anda buat transaksi ya, anda perlu susun dokumen ikut urutan urus niaga di jadual lah ya, sebelum yang lain ya. Baik, di sini contohnya macam 3 jualan kredit ya, anda akan ikut tarik lah. Yang ini saya pasti ya cikgu akan ajar kamu lah. Di sini kita ada jena jualan, jena belian, jena pulangan jualan dan jena pulangan belian ya, di mana kita akan ikut urutan supaya senang ya untuk kita semak. Ya, kalau untuk keadaan sebenar memang tak ada lah ya, kita ikut hari kan. Kemudian kita akan buat yang buku bank ya, ikut tarik di mana ada belian atau jualan tunai dengan cek dan semua urus niaga cek lah ya, kalau ada ya, macam belanja ya pun boleh ya. Kemudian kita akan terus pergi kepada buku tunai yang juga ikut tarik ya, jualan tunai, belian tunai ya, semua urus niaga tunai ya yang dibayar dengan tunai kita akan catatkan di sini supaya kelompok urus niaga dia ada mengikut ya format tertentu untuk menyenangkan penyemakan. Dan akhir sekali ialah pelarasan, iaitu susut nilai lah ya, biasanya hanya susut nilai di sini. Jadi kita akan gunakan jenaan ya sebagai kelompok urus niaga. Baik, ini contoh soalan, saya pasti pelajar ya mungkin ada ya, mungkin saya akan masukkan ya dalam description ya, description di bawah saya akan letakkan jadi anda boleh upload ya untuk cuba. Baik, kemudian ini soalan yang seterusnya ya, biasa dia akan bagi kalau kita tengok tadi ya, dia bagi awal, kemudian dia bagi akaun-akaun yang perlu, tapi kita masih perlu tahu ya, ada beberapa akaun yang kita akan wujudkan nanti. Okey, nanti saya akan terangkan. Baik, kemudian dia akan bagi jenis akaun dengan kod ya, kod yang ditetapkan ya. Jadi anda perlu tahulah ya, macam modal awal dan juga pendapatan ya, tertahan atau untung rugi. Dia mula dengan 1 aset tetap ialah aset bukan semasa ya, 2 aset semasa, 3 liability, 4 jualan, 5 kos barang dijual, 6 dan belanja 9 ya. Jadi kelompok urus niaga yang tadi saya kata tu itu ialah jena ya, jena jualan, jena pulangan jualan, semua ini kita akan wujudkan ya dalam kelompok urus niaga sebelum semua transaksi ya. Jadi yang kod akaun ialah untuk bina catat akaun ya. Jadi kadang-kadang dia minta anda isi borang A, kadang-kadang borang B. Jadi bergantung kepada soalan. Di sini dia perlu anda isi borang A dan juga screenshot ya. Dan kemudian anda akan bina catat akaun dan masukkan baki awal jika ada ya, dan dia akan adalah serahan yang kedua. Ini serahan 1 lah ya, anda perlu hantar kepada email ya, hantar email kepada cikgu ya. Kemudian anda sediakan dokumen ya, tapi biasanya saya akan minta pelajar buat dokumen ini semua siap-siap ya sebelum kita mula semua ini. Jadi ini akan bantu ya, bantu ataupun mempercepatkan ya, mempercepatkan kerja khusus ini kepada transaksi nanti ya. Tentukan inventory barang niaga akhir ya. Jadi ini anda perlu sediakan kad stok lah ya, kad stok ya. Baik, kemudian anda akan masukkan urus niaga ya berdasarkan dokumen sumber. Jadi bila anda diuji, anda hanya rujuk dokumen untuk rekod, bukan rujuk checklist. Ini sangat penting ya, sebab nanti anda keluar bekerja tak ada checklist ya, hanya dokumen sumber ya, iaitu dokumen-dokumen yang ada lah ya, seperti invoice, nota kredit ya, apa lagi, voucher ya, keratan cek ya. Jadi semua ini kita akan ikut kelompok urus niaga ya. Dan akhirnya anda akan buat laporan di mana ada account ledger bagi tempoh berakhir. Kemudian imbangan dunia ialah pada 31, penyata pendapatan komprehensif juga bagi tahun berakhir dan penyata pada ya. Jadi ini adalah untuk serahan tugasan 5, biasanya ada 5 ya. Dan anda mesti hantar tepat masa lah ya, kalau anda nak dapat kain penuh ya. Baik, ini yang pertama ya, print screen, di mana anda akan masukkan ya, ini company profile, dan ini maklumat syarikat ya, bagi nama, kemudian alamat ya, tengok soalan ya, dia nak mana ya,
Ini masih di Pulau Pinang lah ya, sebab bukit tajam kan, 04. Telefon di sini ya, cuba bagi satu ruangan untuk telefon dan fax ya, nombor fax. Dan kemudian jenis syarikat itu milikan tunggal, company type ya, nombor rujukan ROC ya, Registry of Company. Ini cikgu akan ajarlah ya, biasanya 6 nombor. Di sini ada huruf ya. Okey, boleh nombor ROC, kumpulan ABT dan juga ABB. Jadi dua ini anda perlulah ya. Biasanya tak buat apa-apa perubahan di sini, kita kekalkan. Tapi kalau ya anda ingin ya tambah pun boleh ya. Kalau ada penghutang lain kita mungkin katakan kita nak bagi untuk masa depan lah ya, mungkin sampai 3005. Jadi ada 5 jenis penghutang ya, itu bergantung pada soalannya. Begitu juga dengan peminta ya. Contohnya macam, sebab yang ini ABT ya yang kita buat ataupun ABB rujuk kepada barang niaga. Jadi mungkin ada penghutang ataupun peminta macam untuk aset ya, bukan untuk barang niaga. Jadi anda boleh wujudkan juga. Baik, ini bahagian yang penting, iaitu tempoh perakaunan yang kita lepas ya. Jadi anda akan type ini dan juga yang ini ya. Yang untuk tempoh perakaunan tahun ini dia akan keluar secara automatik. Kemudian anda okey ya. Nanti saya akan terangkan bagaimana buat bahagian ini ya. Okey, baik. Jadi di sini ya, bagaimana tentukan tempoh ya, tempoh permulaan ya, saya gunakan TP. Tempoh akhir saya guna TA. Jadi ya, anda perlu tengok ya, yang pertama anda kena tengok tempoh perakaunan yang lepas. Dan bulan mula guna komputer. Contohnya ya, katakan ya, anda tempoh perakaunan yang lepas ialah April ya, April 30 2020. Dan bulan anda guna komputer ialah bulan seterusnya, itu Mei. Jadi tempoh permulaan ialah 1. Bermakna kalau berterusan ya, dia akan 1 lah di sini ya. Biasanya bahagian ini saja yang akan ubah. Dan tempoh akhir sudah pasti 12 ya. Tetapi kalau ya, contoh yang kedua, kalau tempoh ya, tempoh 1 satu tempoh perakaunan yang lepas ialah Disember ya. Kemudian yang ini saya tukar kepada ya, tukar kepada 2021 ya. Baik. Okey. Jadi bermakna ya, di sini anda tidak boleh tulis 1 di sini ya, sebab anda mula pada bulan yang ketiga. Jadi yang untuk tempoh perakaunan ialah 3 ya, akhir masih 12. Okey, harap faham. Ya, jadi kalau berterusan 1 lah ya. Kalau bukan, anda tengok bulan apa, bulan 5 ke, bulan 4 ke, bulan 7 ke, bergantung kepada soalan ya. Baik, seterusnya anda juga kena print screen bahagian ini ya, yang kita panggil sebagai pemasangan. Dan anda tekan pada sebelah ya, tab sebelah company profile tadi ya, yang syarikat ya, maklumat syarikat ya, penyediaan. Jadi anda buat 2 ya, iaitu untick ya. Memang anda akan nampak dia tick lah ya. Jadi anda kena untick 2 bahagian ini, iaitu jualan kredit saja dan only debit cost of sales ya. Okey, jualan kredit sahaja ya. Jadi ini adalah tujuan dia untuk membolehkan pulangan ya, pulangan jualan dan pulangan belian dapat digunakan ya. Kalau anda tidak untick, anda tidak akan dapat gunakan pulangan ya. Dan pulangan tidak akan wujud dalam penyata pendapatan komprehensif anda. Baik, ini contoh carta akaun yang anda perlu sediakan. Jadi memang ada kesilapan di sini ya. Contohnya macam yang ini ya, aset tetap dia tulis ya. Jadi anda kena tukar kepada aset bukan semasa. Yang ini huruf besar, ini ada yang campur aduk ya. Jadi dia tidak ada satu format yang sama ya. Jadi anda perlu betulkan lah. Ya, jangan kalau nak besar, yang pertama saja besar, semua kena ikut. Kalau tak mau, semua huruf besar. Ini kod dia, jadi pastikan anda ikut kod lah ya, untuk semua bahagian. Kemudian tarikh ini ya, kalau boleh tulis di sini lah, pada 1 Oktober. Baik, ini kena ikut urutan ya. PPK iaitu inventory. Biasanya yang ini dia tak bagi ya, dia tak bagi, anda kena wujud sendiri lah ya. Kalau dia tak bagi ya, inventory barang niaga awal, kemudian ikuti dengan belian, pulangan belian,
dan inventory barang niaga akhir. Ya, jadi yang ini ada gerak sikit ya. Saya gerakkan lagi ya. Sepatutnya mula dengan inventory awal ya. Okey, inventory dengan awal ya. Okey, dan kemudian kita ada yang ini yang penting ya, iaitu SA. Okey, ini ialah special account ya. Jadi special account ini hanya ada 5 ya yang anda perlu buat lah ya. Ada banyak lagi ya, ada banyak lagi anda boleh nampak ya dalam perisian itu, tapi 5 ini anda mesti ada. Jadi nanti saya akan terangkan. Begitu juga dengan jenis ya. Jenis ini memang sudah ada dalam perisian itu. Anda hanya perlu pilih saja ya. Anda tak perlu hafal ya semua ini ya, tapi bila anda sudah biasa buat, anda akan tahulah ya. Ini yang saya maksudkan ya, special account khas ya, UBS ya. Jadi PA inilah profit account ya, untuk pendapatan tertahan ataupun untung rugi ya. Kalau milikan tunggal kita akan guna untung rugi. Kalau pendapatan tertahan ialah untuk syarikat ya. Pastikan catat account pada 1 hari bulan ya. AD, accumulated depreciation account, ini untuk susun nilai terkumpul ya. Jadi untuk susun nilai terkumpul anda perlu letakkan AD ini lah. Dan opening stock OS, closing stock CS ya. Dan satu lagi ialah balance sheet stock. Okey, balance sheet stock ya. Okey, balance sheet BS ya. Jadi kalau awal dia ada awal, akhir. Ada lagi satu yang di bahagian 3 ya. 3 ialah asset. Okey, jadi itu ialah inventory barang niaga. Sebab perisian ini kalau kita tak bezakan semua ini, mereka tidak faham ya. Perisian ini perlu ya sedemikian supaya dia boleh bezakan. Dan kemudian kita ada jenis account tag ya. Jenis account UBS. Jadi biasanya ada beberapa abjad inilah. Sebenarnya ada abjad lain lagi ya. Contohnya macam long term liabilities ya, yang itu cikgu tak tunjukkan lah ya. Tapi untuk A ini ialah capital atau retained earning. Jadi ada 2 A di sini. Dan fixed asset ialah aset bukan semasa ya. Current asset is semasa, aset semasa, liability semasa, sales ialah jualan, ini adjustment pelarasan jualan, dan cost of goods sold ya, ini cost barang dijual dan belanja ya di sini. Jadi ada beza sikit ya. Dan kemudian kita ada baki awal pada 1 hari bulan ini kalau soalan ada. Pastikan ada, tak mau ada 2 jenis ya. Format yang berlainan, pastikan imbang. Kalau tak imbang dia akan beritahu ya. Jadi anda kena adjust sampai imbang lah. Baik, ini kelompok urus niaga yang kita sudah cetak ya. Pelajar perlu cetak ya. Yang pertama mesti ikut tarik. Kemudian ada ya, setiap urus niaga ada 2 ya, 2 set lah, 2 baris. Okey, 1 debit, 1 kredit. Jadi pastikan dia betul. Ya, kita hanya tengok yang depan saja. Ya, debit, plastik, kredit, jualan. Ini memang dia punya sistem ya, jadi macam terbalik lah. Kemudian ada nombor siri dokumen, mesti masukkan rujukan ya. Mesti debit dulu baru kredit. Kalau kredit dulu baru debit, mungkin anda kena betulkan balik lah. Ya. Memang ada pelajar ya yang ada masalah sedemikian. Jadi anda mungkin kena belajar ya, edit ya di bahagian urus niaga ya, ataupun hapuskan urus niaga ya. Kemudian ada jurnal pulangan jualan, jurnal belian dan jurnal pulangan berlian ya, sama juga semua kena debit kredit. Ya, ini kalau ada cek biasanya buku bank saja adalah ya. Dan mesti ada singkatan ya, nombor huruf singkatan untuk bank dan nombor cek ya, debit kredit juga. Pastikan betul lah ya, bersama dengan nombor rujukan dokumen ya. Sama juga untuk buku tunai. Tunai ini tak ada nombor cek lah ya, sama juga. Dan untuk jurnal am pelarasan, biasanya belanja susut nilai terkumpul aset saja ya. Satu belanja susut nilai, tapi kalau terkumpul kena lain-lain ya. Yang ini dia ada sedikit kesilapan ya di sini. Okey. Baik, kemudian kita ada ledger ya. Bila semua itu sudah betul dan cikgu sudah pastikan semua dah betul, baru anda boleh
tetap keluar ledger ya. Kalau tidak nanti ada banyak kesilapan lah. Ya, dan ada dua perkara yang anda sangat yang anda perlu perhatikan ya. Yang pertama ialah bank. Ya, kita tak mau ada dan tunai lah, kita tak mau ada yang negatif. Ya, hasil yang tunai tidak boleh ya. Sekali-sekali ada negatif ya. Bank mungkin ada kerana kita boleh minta kemudahan overdraft ya, tapi di sini kita tak kalahkan lah ya. Okey. Semua ini ya, mesti pastikan anda ada duit baru anda keluarkan ya. Tak mau tak ada duit pun anda keluarkan hasil yang tunai ya. Anda tidak mungkin ada negatif wang. Okey, itu yang sangat penting. Dan imbangan juga biasanya tak ada masalah lah ya. Dia juga pada bulan ya, bulan ini ya. Tengok dia masih ada formatnya yang bulanan. Biasanya ada dua bahagian ya. Okey, month to date, year to date ya. So pastikan betul ya. Jualan adalah di sebelah kredit ya. Boleh semak sedikit lah. Biasanya akan betul lah ya. Kalau kelompok betul, yang ini tajuk penting. Pastikan ada jualan, pelarasan jualan iaitu pulangan. Jadi kalau kita tak antik ini takkan keluar ya. Begitu juga dengan inventory ini. Kalau anda tidak atur siap-siap ya, nanti dia tidak akan keluar sedemikian ya. Dan pastikan kalau boleh ya. Biasanya cikgu nak mereka untung lah ya, nak pelajar cikgu untung, tak mau rugi ya. Kalau belajar, kalau anda buat ataupun memulakan perniagaan, kita seboleh-bolehnya untung ya. Jadi kita cuba buat yang untung. Baik, kemudian ya, untuk PKK seperti yang biasa mesti ada nama syarikat, nama untuk tajuk ya, tajuk penyata ini. Kemudian anda kena ada aset bukan semasa. Ada satu ya yang anda perlu tambah, iaitu harta tanah, loji dan peralatan ya. Begitu juga dengan kos susun nilai terkumpul dan nilai buku. Yang ini anda kena type ya selepas anda ekspor keluar. Okey, di sini anda kena hati-hati ya. Tengok yang ini tak ada ya, tidak lengkap. Jadi semua ini perlu anda pastikan ya lengkap lah ya. Jangan ada yang tak nampak ya. Ada yang tak nampak di sini. Yang ini akan cikgu akan beritahu anda buat semula. Buat semula. Okey, boleh. Okey, baik. Kemudian aset semasa pastikan betul. Kita gunakan kawalan pemiutang dan penghutang supaya bahagian ini tidak penuh ya dengan nama penghutang dan pemiutang ya. Ini tujuan dia. Okey, modal dan pendapatan tertahan pastikan jumlah besar adalah imbang ya. Biasanya kalau tak imbang dia akan beritahu ya. Baik, jadi selepas anda siapkan ya perisian itu, anda akan dikehendaki ya membuat ataupun dikehendaki temu bual ya. Temu bual dengan cikgu tentang UBS. Jadi biasanya ada, kalau saya akan bagi 10 soalan lah ya, bergantung kepada cikgu ya. Ada yang 5 soalan. Kalau 5 soalan bahaya sikit ya, satu tak boleh jawab sudah hilang, 2 maka ya. Dan saya bagi peluang untuk pelajar, kalau tak boleh nak ceritakan, anda tunjukkan ya. Jadi pastikan anda tidak lupa ya cara untuk mendapatkan, contohnya di mana anda banner ya, carta ya, di manakah penghutang ya, senarai nama penghutang dicatatkan ya, di manakah laporan dicetak ataupun dipaparkan, bagaimana nak hapus kira transaksi yang salah ya, bagaimana nak betulkan kelompok urus niaga yang salah ya, salah diselaraskan ya. Jadi banyak soalan boleh tanya di situ. Okey, contoh untuk tugasan 2 ini lebih pada penggunaan Excel ya, dalam perakaunan, di mana anda akan belajar campur, tolak, bahagi, darab ya, atau mengkali dan jumlah ya, dan juga penggunaan dollar ya. Banyak lagi yang anda akan pelajari. Saya tidak akan tunjukkan di sini, tapi saya akan tunjukkan mungkin ya bersama dengan penggunaan ya, hands on UBS nanti ya. Baik, itu saja. Terima kasih ya. Harap semua maklumat ini dapat ya memberi sedikit gambaran ya secara keseluruhan tentang kertas kerja yang anda akan bukan kertas kerja ya, kerja
kerja khusus ya, kerja khusus perakaunan yang anda akan sediakan ya, dan ia berjumlah 16.7 ya, jadi bermakna separuh daripada markah kertas anda sudah diberikan ya di bahagian sini. Jadi bekerja sama dengan cikgu ya, sebab sangat penting ya. Bukan hanya anda tahu buat, tapi mesti ada nilai ya, nilai-nilai moral terhadap cikgu anda. Yang itu merupakan separuh daripada markah ya UBS. Jadi bekerja sama ya, menjadi pelajar yang cukup ya, bersopan santun, menepati masa ya, beramanah ya, tidak salin ya, kerja pelajar dan sebagainya ya. Jadi itu sangat penting lah. Baik, jangan lupa ini adalah channel ya cikgu, anda boleh dapatkan yang semua video-video ya tentang perakaunan tingkatan 6 ya di sini ya. Jadi contoh saya tidak akan tunjukkan di sini. Okey, baik, itu saja. Terima kasih.